أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن كاف إلى كاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحومة هجة سعدية بنت سابرمن. خصوصا إلى أرواح المرحوم إبراهيم بن حاجي مستقيم وأصله وفره وأصلها وفرها ومن ينتسب إليهم أجمعين وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al jibala yusabbihna wa tayru wa kunna fa'idin. Allahumma yassir wa la ta'asir fa inna taysira kulla 'insira 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan, yang dikasihi Imam Masjid Jami' Parit Kasih Senggarang Batu Pahat, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya rafa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini. Kita masih lagi redha dan kita masih lagi didik hati kita ini untuk kita masuk ke halaman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kita masuk halaman syurga yang di dunia ini yang Allah hamparkan, bila lagi kita nak masuk? Bagaimana kita nak masuk nanti kat sana? Bagaimana kita mikirnya nanti dah last kehidupan kita? Apa sebenarnya yang dah kita bawa? Sekarang ini orang kembali dan terus kembali, yaitu orang itu mati dan terus mati. Bagaimana kita merenung kematian itu? Kita makin lama makin uzur. Tenaga kita dah tak kuat lagi dah. Tak macam kita muda-muda dulu. Sekarang ini kita dah usia, kalau dah 40 adalah golongan yang dah tua lah, itu yang disebut oleh Allah. 40 dah tua, iya. Kerananya kalau tak kembali pada Allah memang gila orang tu. Allah sebut dalam Al-Quran sana, ya, maka apabila sampai umur 40 dan dia tidak kembali kepadaku, maka mereka akan sesat nanti selamanya. Umur 40 kita belum sedar lagi. Itu sebab sekarang ini kita dah diperangi. Yahudi dah meresap dalam kehidupan kita. Kalau dulu surah bertaubatnya kita ini pencen 55, dah taubat pergi masjid. Umur 55 itu pun kadang-kala payah benar nak pergi masjid. Kadang-kalanya payah benar nak solat berjamaah. Ya, sebab dia belum faham apa itu solat berjamaah. Dan sekarang ini muda lagi, dia kata 55 muda. Naikkan lagi 58 dulu mula-mula. Naik lagi selang tak sampai setahun 60. 60 kalau yang dah kuat lagi kuat, kalau yang dah rewel terus tak datang masjid macam mana? Dinaikkan umur 60. Kalau orang dulu 60 pun kadang dah rewel dah, lutut dah lunggu dah. Solat dah pakai kursi dah.
Duduk atas kursi, itu pun mulak-malik. Macam mana orang solat atas kursi? Bid'ah tuh. Wah, sekarang ni main bid'ah ya. Itu hati-hati sekarang ni. Sikit bid'ah, itu bid'ah. Da'ah jadi orang ni. Kadang-kadang. Dah guna kursi dah solat. Jadi tak dapat nikmatnya solat yang benar, hakikat solat ketika mana nak solat berjamaah. Dah umur 60 berbenceng. Sekarang nak naik lagi umur berapa? Umur berapa nak naikkan benceng ni? 65 lah. 65 dinaikkan lagi. Sebabnya negara Jepun sahabat 65 benceng. Singapura dah dikuartakan 65 benceng. Kenapa? Jangan bertaubat. Kalau mati-mati. Wah, tengok Yahudi diserang gitu macam gitu. Ini angkara Yahudi dari dulu sampai sekarang. Dia tak puas hati dengan Islam ni. Cara macam mana? Itu pun kerja syaitan. Sebab syaitan ni menggoda kita sampai kita mati. Nyawa dah kat tengkorok pun dia goda lagi. Ni. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah. Kita ini memang sifatnya keluh kesah. Setelah Allah firmankan dalam surah Al-Ma'arij, ya, di mana manusia itu sifatnya keluh kesah. Disuruh solat, lihat. Kalau dapat senang, dilupuh. Kalau susah, barulah ngeluh sana, mengeluh sini. Jadi setiap perjalanan itu dengan doa. Setiap kehidupan itu doa. Orang nak makan, baca doa kan? Orang nak makan, baca doa. Tak kira lah. Orang tu makan keripik, lupa baca doa. Bismillah pun kadang tak. Cuma makan keripik, dia tengok bola sepak. Ini ada lawan ke tak? Ada? Tak ada? Oh, kalau tak ada, lapang sikit. Kalau ada ni sebut ustaz cepat sikit. Pukul 9 mulu. Jangan risau, sampai ujung menang aja. Agaknya. Tapi menang pun menang yang berbaloi lah kata orang. Tahun berbaloi kata. Itu lantak yang suka itu loh. Okey. Kita nak makan doa, nak jalan doa, nak apa semuanya berdoa. Wa imah kata orang tu, orang yang nak berjimat pun berdoa. Ini nak kena kita renung. Tapi ada satu perkara yang kita jarang nak doa. Apa pokok ibadah ni? Solat. Ramai yang tak nak baca doa ni. Itu sebab nak solat bermula takbir. Kerananya kita pengertian solat ni belum faham. Solat ni untuk apa? Itu sebab kita solat nak dikatakan kita ikut Rasulullah ke? Itu dia. Ikut Rasulullah kah kita ni? Wah Ustaz, kita ni bid'ah terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau ikutkan yang sekarang ni diviralkan ulama dengan ulama memegasak kan. Dia kata gini, dia kata gini. Tak payah habis sibuk-sibuk pasal mereka. Kita tanya diri kita je. Aku solat ni bid'ah apa yang aku bawa? Menghadap Allah pun bid'ah. Kenapa? Rasulullah tak buat. Apa maksud bid'ah? Rasulullah tak buat itu. Rasulullah tak buat. Ni kalau cerita ni kalau Rasulullah bagi kuliah ni orang pakai mic ni bid'ah juga. Rasulullah tak buat. Tak ada macam Rasulullah. Solat duduk atas kursi bid'ah. Rasulullah tak ada. Jadi kita kena jangan suka meletakkan bid'ah. Tapi mungkin orang kampung ni tak perasan. Tak tahulah orang kampung sekarang dunia luar pun dia boleh tanya setan gepeng. Boleh tengok macam mana. Ini setan ni. So, saya sebut setan gepeng ni. Kita lanyak dia, bukan dia lanyak kita. Dia lanyak kita ni. Kalau kita pagi-pagi bangun yang tengok WhatsApp tu apa pasal? Tengok WhatsApp ni. Imam Rafiq dah bagi apa? Yang peliknya satu, selamat tahajud. Boleh bagi selamat tahajud tu. Memang tanya, okey aku tengah tahajud. Yang tahajud cerita dengan orang ni apa pasal? Salam tahajud ada, salam subuh, salam itu, salam macam-macam. Jumpa orang tak nak bagi salam pula tu. Ini pelik betul. Jumpa kawan kita itu sebab memang akhir zaman kita jumpa kita tak bagi salam pun. Tapi kalau dalam WhatsApp, salam tahajud, salam subuh, salam macam-macam salam lah. Ini masa kadang pelik. Jadi
Kita ini selalu melupakan doa. Doa yang ketika mengikut itu, sebab Imam Malik pesan, janganlah kamu, barang siapa yang melakukan ibadah hanya berpandukan fiqh, itu namanya fasik. Tahu fiqh, ikut syarak. Fasik, berdosa maksudnya, fasik ni. Dan siapa yang beribadah terus tasawuf saja, itu sesat. Wa man amala hasanatu fahuwa tasawufi fahuwa zindik. Siapa yang beramal terus tasawuf, zindik. Zindik maksudnya sesat. Wa man jama'a bainahuma, dan siapa yang menggabungkan antara syar'i dan juga tasawuf, illa hakikatus salat, itulah sebenarnya salat, itulah hakikatnya. Sudahkah kita menggabungkan keduanya? Itu sebab kita salat ni sahabat, dikatakan bid'ah itu memang banyak, tapi kita fahamlah bid'ah itu ada dhalalah, ada bid'ah hasanah. Orang pak naik motor pun bid'ah juga, pergi masjid naik motor bid'ah. Itu sebab kena fahami bid'ah itu apa, benda Rasulullah tak buat. Memang hadisnya mengatakan bahawa setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu masuk neraka. Kita tengok bid'ah apa. Itu sebab sekarang ini yang kita ni yang masih bid'ahnya apa? Melakukan ibadah di depan Allah, orang yang cerita itu mengandai bid'ah juga. Ini kena sekarang hati-hati sikit. Jangan fikir benar. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita. Kalau misal kata kita ada anak isteri, dah sempurnakah solat mereka? Allah firmankan dalam Al-Quran, bukan sibuk dengan orang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Keluargaku dah solat ke belum? Tengok dulu. Itu sebab kita balik kuliah ni kadang-kadang bukan cerita dengan bini kita pun, dengan anak kita ke rumah. Ada cerita. Hari ni kuliah ustaz marah-marah. Dua macam dia je yang pandai. Iya. Kita ni jadi orang lelaki kadang-kadang tak adil. Sunnah Rasulullah tak pernah bawa, tapi nak kahwin ikut sunnah. Ini payah. Ya, kita tengok renung satu-satu, apa yang tak ada sunnah ni kita. Bid'ah aja kita buat. Itu sebab jaga isteri aku, anak aku ni dah solat betul, anak isteri aku ni nutup aurat betul ke tak, sempurna ke tak. Itu kena orang lelaki ni, fitnah orang lelaki adalah isteri, fitnahnya anak. Itu kena faham. Sebab kita kena jaga isteri kita. Kerananya fitnah paling besar, isteri kita ni mudah terdedah dengan perkara mungkar. Jadi jaga deh, supaya jangan terdedah dia. Yang nak kita jaga adalah keluarga kita ni, supayanya mengikuti akan perintah baginda Rasulullah dan Allah. Berbalik dengan yang dikatakan doa tadi. Kita ni sahabat kena sungguh-sungguh. Bukan ibadah, pokok segala ibadah, solat. Solat ni orang ambil ringan. Dia tahu solat tu ketika tu dia batal, dia pun tak tahu. Yang ini yang meresahkan. Kalau orang yang ambil ringan, dia relax aja. Tapi orang nak ambil berat, kenapa macam ini? Ya Allah. Sebab memahami akan ibadah, nak menjadi hakikat ibadah tu, hakikat tu solat itu gabungan antara duanya itu. Nak kena ingat. Contoh macam mana kita tak bid'ah. Kita solat memakai songkok. Rasulullah buat tak? Rasulullah buat ke tak pakai songkok? Ini paling mudah lah. Bukan saya nak minta. Sebab kita berpegang pada syariat. Syariat tak pakai baju pun boleh, tahu. Janji menota arah antara pusat dan antara pusat sampai lutut. Syariat tu sah tak salahnya? Sah. Tak pakai kopiah ke, tak pakai baju, janji pokok pangkal, kain plekat digulung, tarik, solat, sah, tak ada masalah. Tapi berdosa itu karena kita biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selalu saya sebut, kita pakai gini gulung,
Kita jumpa yang Tuan Agung, tanya jaga, saya mau jumpa Agung. Jaga pertama akan tanya jaga kedua. Jaga pertama, mau jumpa siapa? Jumpa Agung. Kita pakai kain plekat belum? Tak pakai baju. Jaga pertama kata, yang kedua, dia tak banyak songel. Dia kata apa? Tak boleh masuk. Kerana jaga sudah katakan, ni berbetul. Orang tu tak betul. Kenapa? Orang nak jumpa Agung macam gitu. Kita nak jumpa yang Maha Agung, kenapa tak berfikir begitu? Sedangkan nak jumpa yang di Tanah Agung, dah dibagi contoh. Seorang berjalan daripada Kulai Johor sampai ke Istana Negara, pakaian dah compang-camping, nak menghadap satu NGO tu. Belikan baju, belikan blazer, belikan tali tie, kasut untuk berjumpa yang di Tuan Agung. Ganti baju dia, tak boleh pakai macam gini, kau tak akan dapat ngadap. Dah tukar, dah boleh masuk. Rupanya jumpa stesen sulit aja. Bukan jumpa yang di Tanah Agung. Dah pakaian macam gitu tahu. Kita ni kerananya apa, nak menghadap yang di Tanah Agung kena pakaian rasminya. Pasti akan jumpa Agung. Apa dia? Ketika mana ada kebesaran, ada pakai baju selempang, pakai gini. Tak kira engkau ni limkit siang ke pakai songkok, disuruh pakai songkok tahu. Contoh nak terima ni yang benarnya gitu tu. Ada ke dia pakai congsang? Tak ada kan? Ya pakai songkok, baru boleh. Kerana itulah adab menghadap yang di Pertuan Agung. Kalau tak akan menerima darjah kekecilan atau kebesaran. Tak tahu mana satu besarnya. Jadi kita ni dengan yang Maha Agung, pakaian resmi dah Rasulullah bagi dah. Kita belum mampu nak mengadaptasikan. Kerana itu sunnah. Kita bawa ni bukan sunnah, bidah kita bawa. Tak malu ke dengan Allah gitu. Kerana Allah dah istiharkan. Inilah dia punya pakaian menghadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah. Itu sebab sehingga Rasulullah mohon pada Allah, orang pakai gini darjatnya gini, orang pakai ini darjatnya gini, orang pakai ini darjatnya gini. Sampai diberi bukan kebesaran lagi, tapi darjat kebesaran Allah anugerahkan tu. Tapi kita belum boleh memikir lagi. Allah firmankan dalam Al-Quran sana, walau tara idzil mujrimuna law anzalna qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an muttasaddian min khasyiatillah. Kalau Al-Quran diletakkan atas gunung, maka hancur luluh ratalah gunung itu kerana min khasyiatillah, kerana takut pada Allah. Wa tilkal amsala natribuha linnas. Itulah perumpamaan nak diberikan kepada manusia. La'allahum latafakkarun. Untuk mereka itu semua fikir. Adakah kita memberikan ibadah ni kita dah fikir? Kita cuma fikir kaedah solat itu je. Solat aja kita fikir. Yang lainnya bagaimana nak menunjukkan pada Allah supaya Allah suka, Allah senang, kita tak nak fikir pula. Akhir zaman ni sahabat, kalau nak ibadah nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, jangan lupa mengikuti sunnahku. Hidupkan sunnah aku, kerana itu jihad. Kalau tidak berjihad, mana mungkin Allah melihat? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Ikut perintah Allah dan Rasul dan berjihadlah ke jalan Allah. Apa jihadnya? Kita nak menghadap Allah, berjihad. Itu kena jihad. Barulah kita merasakan ibadah itu menyeronokkan. Itu sebab kadang-kadangnya sahabat, berpuluh tahun kita adakan kuliah, wis bodoh wae. Orang yang perubahan, tak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Sebab belum tersentap hatinya. Allah belum sentap lagi. Jangan kita rasa, wah ini ngam-ngamen lah, oke lah dia wisana, wis oke lah dia. Tak, karena ibadah perlu ditingkatkan.
Okey, kita nak kongsi bersama. Setiap amal itu dengan doa. Solat begitu juga dengan doa. Tapi selalu doa ini tertinggal-tinggal. Mengikut orang ahli tasawuf, dalam ilmu tasawuf, kalaulah kita ini melakukan ibadah tidak dibuka pintu lorong nak masuk solat, maka kita belum solat. Kita belum solat. Nak masuk rumah banglo Parik Kasih, lalu mana? Depan sana, lalu jambatan. Kalau jambatan tak ada, bingung nak cari, tak sampai gitu. Jambatan tak ada. Itu sebab kita nak masuk ke banglo yang besar, perlu buka pintu. Yang nak masuk rumah, pintu pagar kita buka. Pintu pagar kena buka. Apakah pagar yang ada dalam ilmu solat ini? Sehingga dikatakan kita berdoalah supaya dibuka pintu itu. Apabila sudah membesarkan Allah, Allahu Akbar, maka malaikat pun tanya, besar macam mana? Besar macam mana Allah? Maka kita pun jawab, Allahu Akbaru kabiru. Itu jawabannya. Selepas itu barulah kita puji Allah. Kita dah tahu Allah itu Maha Besar, pujilah. Dan puji Allah banyak-banyak. Selepas puji, maka serah dirilah pada Allah bulat-bulat. Dan berikrarlah pada Allah bahawa sesungguhnya ibadah aku, solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, lillah, hanya pada Allah. Para ulama tasawuf menggelarkan ini adalah pintu pagar nak masuk rumah banglo. Kalau tidak dibaca pintu pagar ini, tidak dibaca yang dinamakan doa doa apa? Doa ini nama doa apa? Iftitah, maksudnya apa? Buka. Kalau tak buka boleh masuk? Doa pembukaan. Macam orang makan tak arti nak doa, tak jadi ibadah. Ilmu tasawuf katakan solat tak baca doa ini tak jadi ibadah deh. Kenapa? Sebab tak dibuka pagar, nak masuk macam mana? Nampak simpel, hukumnya sunat. Orang nak makan ni baca doa wajib ke? Sunat. Tak baca doa pun diingat juga. Bukan tak baca doa tak boleh masuk. Bukan baca doa baru boleh masuk. Ada? Tak ada kan? Baca doa ke tak baca doa ingat juga. Macam gitu. Tapi kalau orang yang bertasawuf tak baca doa tak boleh, sebab yang makan bukan dia. Kalau solat tak baca doa, yang solat bukan dia. Itu dia senang, dia punya simple, dia punya pemikiran. Kalau aku makan tak baca doa, yang makan ni syaitan dia. Jadi kalau aku solat tak baca doa, ya syaitan juga. Kerana syaitan ni mengganggu gitu. Sehingga kita sebut-sebut nama dia kadang dalam solat. Nama dia 5 nama syaitan kita sebut. Kalau kita tak pun, tak jaga betul-betul. Kat mana dia duduk? Dia duduk kat dalam suratul Fatihah. Itu sebab doa iftitah ini orang selalu mengambil lupa. Solat sunat contohnya pun tak baca terus. Penat kita satu hari satu malam solat. Tapi doa iftitah tak dibaca pun. Buat cuma tahajud 2 rakaat je, doa iftitah baca, solat witir 1 rakaat je, tapi dia lengkap. Lebih baik daripada dia dingkluk, tak dibaca apa-apa. Kerananya dalam ilmu tasawuf, selagi tidak dibuka, tidak dibaca doa ini, kamu belum mengerjakan solat. Sebabnya Rasulullah sudah sabdakan, ya'ti ala nasi zamanu yusallun wala yusallun. Akhir zaman ramai orang solat, sebenarnya mereka tak solat. Kenapa? Salah satu kriteria inilah dia tak buka pintu pagar. Dia nak masuk rumah, pintu lagi besar lagi ada, yang perlu mengikut lekuk-lengkuk dia, perlu tahu nak buka macam mana. Salah kita sebut, tak boleh buka pintu itu. Itu sebab selesai kita membaca doa,
iftitah, pembukaan ini yang kita serah diri, kita berjanji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bila selesai buka lorong ni, maka pintu besar yang perlu kita buka dengan penuh hati-hati. Apa pintu besarnya lagi? Tidak lain, tidak bukan, itulah Al-Fatihah. Al-Fatihah maksudnya apa? Maksud Al-Fatihah? Buka juga. Nak masuk ke rumah banglo ni, dibuka lagi. Tadi dibuka, nak masuk dalam ni kat pos, apa, garaj. Kena buka pagar dululah. Dah masuk garaj, kena buka pintu, baru boleh masuk rumah. Itu nak kena buka betul-betul. Jangan salah buka. Salah tak boleh dibuka, dah tak solat. Tak sah solatnya kalau baca surat Al-Fatihah tak betul. Yang ini wajib bertalaki dengan guru. Mentang-mentang kita dah jadi imam besar, kita dah jadi Bilal, dah jadi ustaz, tapi baca surat Al-Fatihah tak pernah bertalaki dengan guru, belum tahu bacaan kita benar. Karena suratul Fatihah adalah surah paling sukar nak dibaca. Salah baca, memuji syaitan. Salah baca, puji syaitan. Bukan nak memuji Allah. Makin Allah dicelakakan ada. Maka celakalah Allah. Jadi kan bahaya tu. Karenanya wajib kita bertalaki membaca Al-Quran rukun qauli ini. Wajar kita pelajari. Jangan ambil ringan. Lebih-lebih lagi kalau kita ini jadi pemimpin. Sama ada jadi ketua kampung ke, penghulu ke, jadi imam ke, bilal ke, yang memimpin. Tapi yang bahayanya kita ni kena jadi, masih jadi imam. Tak lagi, jangan tak ada. Jangan rumoso kita. Ya. Sekurang-kurangnya jangan kita sampai lebih 7 hari untuk kita bertalaki. Kita panggil guru datang. Bapak guru, saya mau belajar lughatul Arabiyyah, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran dibaca lughatnya apa? Lughahnya apa? Lughah Melayu ke? Lughah Arab. Kita ni lughah Arab boleh kata orang lidahnya Jawa ki. Belajar. Jangan sampai satu ketika zaman dahulu berlaku 1920 Kerajaan Uthmaniyah terakhir mengarahkan supaya baca Al-Quran, sholat semua dalam bahasa Turki. Baca Al-Quran bahasa Turki, nak sholat bahasa Turki. Itulah yang Allah murka sampai sekarang tak boleh dikebumi. Tak boleh tu. Habis sendiri dah. Jenazahnya sampai sekarang tak boleh dikebumikan, taruh ke batu simen saja dah. Ambil. Kerana dia mengaku Islam tetapi menderhaka dengan Allah. Qiraatul Quran lughatul Arabiyyah. Baca Al-Quran lughatnya Arab. Kita pun tak tahu lughat Arab, nak sebut alif, ya alif. Tapi alif gitu. Bahaya, itu dulu kita belajar alif bata. Karena guru kita ini guru Nusantara. Tapi sekarang ramai guru-guru daripada bahasa Arab ini diturunkan. Jadi kita berubahlah sikit. Tak bolehlah sembarangan kita nak baca. Kita ni orang Melayu ni. Orang Melayu. Kita sukar menyebut huruf shin, huruf sin, huruf shad. Ini sukar. Itu sebab kita dalam Al-Quran huruf sin ada. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tak sah solatnya. Sebab huruf sin itu salah sebut. Bismillah. Boleh gitu. Itu sebab kena dalami. Kalau usah ketat sangat. Ya memang itu Al-Quran. Kitabnya suci. Perlu disucikan bacaan kita. Bacanya Bismillah, sin, shin, sa. Ini yang kita selalu sama aja. Ihdinas siratal mustaqim. Betul ke?
ihdinas siratal mustaqim, tak sah solatnya. Jaga-jaga tu. Itu sebab kena ada talaki dengan guru. Rukun qauli je cukup lah. 5 tu. Rukun qauli. Belajar betul-betul. Nak baca surah apa tu kemudian. Rukun qauli dalam solat ni. Kerana solat ni pokok, ni pokok. Ini betul, insya-Allah yang lain ikut. Itu je. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh gitulah. Sebabnya Al-Quran ini maha suci. Hurufnya itu sebab Allah berbicara dalam bahasa Arab. Besok kat syurga semua akan berbahasa Arab. Bahasa kekasih Allah. Lain tak ada. Kita besok masuk kubur je automatik boleh cakap Arab sebab Allah yang ganti. Marab buka, orang belajar aku pukul mana suka. Wah, bahaya juga. Itu sebab soalannya marab buka, wa nabiuka, ya. Soalan-soalan dalam bahasa Arab. Boleh aku jawab dalam bahasa Arab? Sebab apabila roh keluar dari badan, balik semula bahasanya. Macam kita duduk kat London, nak cakap Melayu dengan siapa? Balik kampung, dia cakap Melayu balik. Takkan cakap dengan mak bapak dia keplak roh halu lagi. Halu bahasa Inggris juga. Dengan lu. Tu banyak lu gue. Kan payah tu. Sebab berbalik semula kita akan berbicaranya dengan para malaikat bahasanya Arab. Jadi jangan lupa doa ini. Setiap kali solat apapun, sehingga para ulama atau mengatakan solat jenazah pun kena, solat jenazah kena baca doa iftitah tu. Tetapi dalam syarat mengatakan tidak sunat. Allahu Akbar terus baca Fatihah. Tapi dalam ilmu tasawuf takbir itu perlu dijawab. Takbir itu perlu dijawab. Dalam syarat tak ada kata nak jawab pun. Dalam ilmu tasawuf wajar dijawab. Sekurang-kurangnya Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacalah Fatihah. Ini selalu orang baca ketika mana solat tarawih. Tentang solat tarawih cepat baca pun tak. Solat sunat pun tak baca. Jadi penatlah kita solatnya. Kita tak membaca pembukaan pintu solat ini. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, dalam hal doa ini as-salatu doa, sebabnya solat itu adalah doa. Dan orang yang nak solat tak doa, macam mana nak dikatakan solat? Itu yang disebut oleh baginda Rasulullah. Kadang-kala kita bacanya itu pun kadang tak betul juga. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kita bacanya macam gitu. Sedangkan dalam peradaban, dalam ilmu tasawuf menjawabnya Allahu Akbaru kabira, berhenti. Kerana itu segmen yang pertama. Membesarkan atau menjawab apa yang telah kita laungkan. Allah yang maha besar. Barulah puji Allah walhamdulillahi katsira, bukan walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira ada? Tak ada. Hurufnya sin pula tu nanti. Walhamdulillahi katsira. Wah, itu orang ya ikut huruf, sebabnya lajah Arab ni ada huruf-hurufnya, ada lughahnya, ada disebut makhrajnya. Supaya ia tidak memberi makna yang lain. Alhamdulillah maknanya menjadi celaka. Sedangkan alhamdulillah, kadang-kala huruf alif dengan ain ni kita sama je. Apa dia? Siratal ladzina an'am. Kurang tepatlah jadinya alifnya tu. Alif tu kan Siratal ladzina an'am.
Alif, bukan alif. Alif itu dulu belajar. Alif, an. Sedangkan dia bukan an, dia an. Kan gitu bahasa Arab nih loh. Itu sebab kena talaki. Ini nak yang muda-muda nih. Talaki lah, cari guru lah supaya bacaan kita nih betul. Jangan, sebabnya kalau kita dah kaset, apabila nak dibetulkan keras. Saya begitulah, sebab saya sendiri. Saya belajar dulu dengan guru dulu, sekarang apabila belajar dengan orang-orang Arab nih, rasa resah, tak betul loh. Itu bacaan salah dia. Pasal bahasa dia kan. Jadi kita belajar bagusnya dengan mereka lah. Ada tak orang kita ada? Ada, cuma kita tak terjumpa lagi. Jadi nak kena sebut hurufnya itu dengan betul. Shad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dah salah. Allahu samad. Samad mana? Allahu samad. Dia short itu macam orang bersiul bunyinya. Kalau bunyi salah. Itu bunyinya. Allah samad, samad. Tak boleh. Tak boleh bunyi ihdinasi, ihdinasi, ihdinas. Itu yang nak tepat dia. Bacaan yang betulnya. Tapi pelajarilah sahabat, saya pun bukannya mahir dan ini. Selalu saya juga ditegur. Sebab isteri saya lebih mahir dari segi lajah. Jadi selalu talaki dengan dia. Ini betul lah bacaan ini. Jadi mencari betul itu adalah jihad. Ya, adalah jihad. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kita nak baca doa iftitah ini, kalau kita hayati benar-benar, maka fadilatnya, kalau tahu fadilat ya, fadilat orang yang baca doa iftitah ini, pertamanya Allah akan lurungkan pada dirinya adalah memahami lagi dalam solat itu sendiri. Dia faham, walaupun tak tahu makna, tapi faham apa yang Allah hendak. Itu sebab kadang-kalanya apabila kita sudah takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, ketika takbir itu ada tasdik. Itu tasdik, confirm apa yang kita niat, apa yang mengkonfirmkan. Sebab mengikut Imam Asy-Syafi'i, kalau tak lulus, dia kena ada dalam hati qasad, ta'arud dan ta'yin. 3. Kalau tak sah solat mengikut Imam Asy-Syafi'i. Ini yang telah dibincangkan, dibicarakan, didebatkan oleh mereka-mereka yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i ini tak lengkap loh. Kalau baru-baru ini dibincangkan, Imam Asy-Syafi'i ini kadang membebankan. Tak boleh kata begitu. Sebab kenapa Imam Hanbali, Imam Malik, Imam Hanafi, Allahu Akbar saja, tak ada apa pun nak ni. Itu kita kat Mekah tengok Allahu Akbar, tak ada apa. Tempat kita Allahu Akbar, sama ke tak? Kita solat di Mekah dengan solat tempat kita ni sama ke tak sama? Lain sahabat. Tengok takbir mereka saja. Adakah boleh? Mereka bukan berpegang pada Imam Asy-Syafi'i sepenuhnya. Dia mengikut Imam Malik. Ada yang tak ikut Imam Malik pun. Imam apa? Entah imam mana, tahu. Tapi jangan disalahkan. Sebab mereka dah berpegang. Betul mereka. Tapi tempat kita ni lain sikit. Silakan. Sahabat yang dirahmati Allah, sambung sikit saja kita mengenai apakah pintu untuk memasuki alam solat. Para ulama telah menggaris pandukan supaya ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan sebelum kita nak masuki alam solat.
Sama juga macam mana kita nanti nak memasuki ke alam barzah. Persiapan dan persediaannya banyak. Ya, pertamanya nak masuk alam barzah, kita kena keluar daripada baju yang kita pakai. Macam kita nak solat, kita kena tukar baju dulu. Kalau kita jalan-jalan terus solat, kita dari kebun nyawit ke apa terus solat, maka solatnya tidak sempurna mana. Maka kita balik rumah, kita mandi, pakai baju untuk solat khas. Itu sebab bagaimana malaikatul rahmat ni sahabat. 5 perkara yang ada di dalam rumah, malaikatul rahmat sentiasa akan masuk. Pertamanya adalah bila mana rumah itu dibacakan Al-Quran. Sama ada pakai keset ke, pakai apa yang ada itu, ataupun kita sendiri baca, malaikat rahmat akan menghampiri rumah kita. Yang keduanya, kalau rumah kita ni, kita dirikan solat dalam. Jangan tak ada. Yang rumah tu tidak didirikan solat. Tak kira solat apapun. Kalau isteri kita mungkin solat fardu, solat sunat, kita solat sunat mungkin. Ya, solat fardu sebab kita dah diarahkan untuk ke masjid. Yang kedua. Yang ketiganya, adanya pakaian khusus untuk solat. Ketua rumah. Ketua rumah siapa? Ya kita lah. Ada pakaian khusus untuk solat yang tidak boleh dilipat, digantung. Baju tu digantung, khas untuk pergi solat je. Pakaian tu tak boleh pergi jalan, pakaian tu tak boleh kita nak beraya, tak. Khas untuk bertemu Allah aja. Pakaian kita jadikan dia pakaian resmi. Kalau boleh pakaian ikut sunnah Rasulullah. Gantung dia. Yang keempatnya, pastikan rumah kita ada sejadah. Rumah kita ada sejadah. Dan yang kelimanya, pastikan rumah kita ada Al-Quran. 5 perkara ni, pastikan ada di rumah kita. Barulah malaikat rahmat ni berbondong-bondong datang. 5 benda ni. Ya. Jadi, kalaulah kita solat ya, bajunya itu, kita jalan itu, kita raya ya itu, maksudnya belum jadi pakaian resmi untuk solat. Lebih-lebih lagi kalau hari Jumaat. Solat Jumaat pakaiannya special, dia tak sama dengan solat-solat lain pula. Tapi kita belah sahaja tu. Tapi baginda Rasulullah sebut, asalkan ianya berwarna putih. Dan ingat, hari Jumaat warna putih itu sentiasa berdoa pada Allah. Jangan tak dikenakan hari Jumaat kita memakai pakaian putih. Jangan tak buat. Kenapa tak buat? Kerananya orang tak buat, memang betul kata Allah, manusia itu rugi. Karenanya hari Jumaat warna putih diperintahkan supaya berdoa. Siapa yang memakai doa, ya Allah ampuni dosa orang ini. Percuma je warna putih berdoa pada Allah. Itu sebab kenapa orang yang dah meninggal dikapankan warna putih. Sebab biar warna putih itu berdoa, ya Allah ampuni mayit ini. Faham ke tak tu? Itu sebab kita bertemu dengan Allah selagi nyawa di kandung badan, biar warna putih. Ya Allah ampuni orang ni, nak menghadap kamu ni Allah. Tapi kita tak. Ketika nak menghadap Allah, kita gunakan pakaian warna putih. Lebih-lebih lagi hari Jumaat, sebab hari Jumaat special, dia akan berdoa ni warna putih ni. Jangan dilepaskan peluang. Kita dosa banyak tu. Dosa kita ablek-ablekan. Jangan, biarlah dia mengalir. Hari Jumat itu mengalir daripada solat subuh. Itu sebab hari Kamis malamnya disebut hari apa? Hari Kamis malamnya Jumat. Jumat lah tu. Bukannya Tuesday night, bukan. Kita jangan ikut Yahudi macam itu. Sebab kita dari dulu dah dididik. Kalau hari Kamis malam Jumaat baca Yasin. Dia bukan Kamis malam Kamis, ada ke? Kamis malam Kamis, tak ada. Tak pernah berlaku begitu, kerana bulan Islam berubah ketika mana matahari terbenam. Tukar hari dah. Kita tak. Malam tu kita dah mengenakan pakaian putih.
Kerana daripada mula maghrib itulah minta Allah Ta'ala ampuni dosa kita secara percuma. Warna putih yang minta kan. Tapi kita tak, dosa aku nanti dulu, jangan. Dia pakai warna-warni lagi. Maksudnya begitu. Itu sebab kena faham hakikat. Kena faham hakikat supaya kita ini diampuni dosanya oleh Allah. Kerananya destinasi kita nak masuk syurga. Kerana masuk syurga pastikan tiada dosa. Itu sebab umat baginda Rasulullah akhir zaman ni paling bertuah sebenarnya. Kenapa? Sikit lakukan ibadah banyak dia. Buat pakai gitu, pakai itu gini tingginya, pakai ini tingginya, dibagi banyak. Tapi kita tak nak buat juga. Kenapa? Ya tak tahu. Kalau tahu itu sebabnya. Kalau tahu belum. Kalau tahu, kalau dosa kita bawa nih mengkeng, sekali pakai baju putih, gorengan sikit, agaknya cina, agaknya lah. Dosa ini menyek. Karena Rasulullah sebut, ya Rasulullah, ketika mana seorang hamba menghadap Allah ketika sholat, apa yang dibawa? Rasulullah kata, mereka semuanya membawa dosa yang diikat di poncotnya, diletakkan di bahu kanan kiri dan di atas kepalanya. Itu sebab ketika mana rukuk itu bermohonlah keampunan pada Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka gugurlah dosa itu. Ketika mana dia rukuk dan dia sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, maka tutuplah mohon ampun pada Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dia jatuh. Tapi kita tak juga. Kenapa? Aku tak berfikir dulu. Pasal kita tak nampak. Kalau nampak agaknya macam mana lah. Wallahu a'lam sahabat. Ya, moga-moga direnung. Sebabnya ibadah pokok ini, solat bukan mudah. Kerana besok ke akhirat itulah mula nak dikira awwalu ma yuhasabu ibadi min yaumil qiyamah. Solahnya baik semua. Sebab Allah bagi tahu, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat yang sempurna itu aku jaga orang tu daripada sifat keji dan juga mungkar pada aku, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, wala zikrullahil akbar, kena zikir supaya biar kenceng. Solat kita ni tak ketentuan, zikir kita ni kurang, itu aja. Sebab kan kita sebut walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tapi kita tak buat lagi. Lepas solat salam-salam dia balik. Lepas salam-salam, itu sebab Rasulullah sebut ketika selesai solat, seorang imam berdiri tanpa merubah kedudukan tempatnya, Allah buka lagi pintu langit. Imam gerak lagi, tutup pintu. Itu imam kena belajar. Bila nak Rasulullah kata, barang siapa yang bersalam-salaman sambil berselawat kepadaku, Allah gugurkan dosanya antaranya. Salaman gugur, salaman. Jadi imam jangan keluar daripada kawasan dia. Keran pintu langit tengah buka, keluar, tutup. Gitu sebenarnya. Seorang imam nak kena faham dulu. Supaya pintu langit dibuka dan bersalam-salaman, berselawat, bertawaf lah, bukan songsang-songsang. Tawaf. Tawaf pusingan jangan lawan jam. Kerana itu yang diajar para ulama. Rasulullah banyak hadis-hadisnya. Kita jadi imam kita lari. Jangan gitu. Kedudukan imam jangan keluar daripada kawasan dia. Itu imam kena belajar. Supaya pintu langit jangan ditutup dulu. Dosa biar diampuni. Itu sebab kalau kita tengok orang-orang dulu, kalau selawat, imam dia pegang ni. Dia pegang, lalu ni ditiup aja, waktu bagi minum, barokah ni, selawat ni, pusing, salam, Allah ampuni dosa, tiup, dah habis, kongsi sama-sama, ayo, kita buat ke sekarang? Tak ada, minum ni mineral kat luar tu, minum sendiri, padahal air yang penuh doa, penuh barokah tu macam mana? Pintu langit tengah dibuka tu, selagi imam berdiri di tempat dia, belum keluar lagi kawasannya. Tapi sekarang kita tak, imamnya cuk-cuk pergi bilik. Makmum tengah alamak, pintu dah tutup. Siangnya. Sebab hakikat tu solat nak kena faham. Barulah kita rasa sonok solat berjamaah tu. Kita ni solat berjamaah tak berapa sonok sebab tak pernah buka pintu ni. Ni kita kena usaha cari.
Macam mana solat jamaah ni seronok? Jadi ramai-ramai orang makin ramai. Kenapa? Seronok. Kerananya ketika mana lepas solat dulu kecil-kecil, ingat lagi. Apabila kata Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman. Apa tak tahu mana budak-budak. Oh, solatan maksud sama-sama solat. Dah solat, habis solat salam-salaman. Gitu je otak dia mikir. Maknanya agaknya tak tahu makna, kecil-kecil. Oh, solatan lepas solatan salam-salaman. Tapi tengok orang tu begitu. Betul lah. Lepas solat kena salam-salaman. Ini kita seteru. Member sebelah ni, member dari solat jamaah, tengok member tanggap, dia pergi tempat sebelah lain. Kerana tujuan solat ni bukan kerana Allah. Kerana dia geram dengan member dia. Sebelah padahal member dia ni. Datang ke masjid, solat berjamaah, membina ukhuwah. Manusia nak manusia dengan Allah. Kena ingat yang ni. Jangan yang lain. Itu sebab kalau nak baik kita ni masyarakat kena datang pergi masjid. Ikat ukhuwah di rumah Allah. Allah a'lam. Ya, sahabat saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf. Ya. Moga-moga kita ini tergolong orang-orang yang Allah terima ibadahnya. Amin ya Rabb. Jadi ada nak tanya ke? Dah malam Ustaz. Pukul dah malam lah. Ayo kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah terima taubat kita insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil walimin la yamliku li nafsihi daran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusura. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud dina walau kariha al-kafirun. Bin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi ya Rasulullah. Inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Syafi ya Kafi ya Mu'afi ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin.
Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafar lahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami min sayil asqam. Rabbana ighfir 'anna adzaba inna mu'minun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar ya Allah, wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya azza khabar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fitna wa la ma'ana wa la yanba'una syakran matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana lil muslimina wa muqassirana li amalina kullabi wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lihada astaghfirullah ladzim wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.